Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Sultan, mantan yang di-Pertuan Agong, Sultan Pahang, duka cita berikutan insiden serangan pada Kekemat. Sebentar tadi, Saifuddin Nasution Ismail mengatakan, beliau menyeru orang yang mendorong boikot Kekemat tampil untuk meredakan sentimen yang sedang menular sekarang. Kata Saifuddin, kalau berani memboikot, mendorong boikot Kekemat sekarang, silakan pula bertanggungjawab untuk meredakan keadaan yang sedang melanda Malaysia, kata beliau. Ini apabila Sultan Perak pun telah melahirkan rasa bimbang beliau, baginda. Kali ini Sultan Pahang turut berduka cita dengan serangan pada Kekemat tersebut. Sehingga Ketua Polis Negara kata sudahlah. Karena Ketua Polis Negara juga katakan perlu dinoktahkan. Karena ianya sudah selesai siasatan terhadap insiden Kekemat dengan stalking kalimah Allah sebenarnya telah selesai, kata Ketua Polis Negara. Apabila Saifuddin juga kata Kekemat telah pun didakwa di mahkamah dan juga pengedar kepada stalking itu juga telah diambil tindakan. Jadi kata beliau sudah selesai, mahkamah dah ambil pendakwaan. Jadi apa nak buat lagi, katanya. Dan polis juga telah memberikan amaran supaya jangan ambil tindakan melulu, jangan ambil tindakan sendiri. Tunggu biar polis yang ambil tindakan. Hari ini, Sultan Pahang duka cita insiden serangan pada Kekemat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan rasa duka cita dan kecewa dengan insiden melempar bola api di cawangan kedai Serbaneka Kekemat Sungai Isap di Kuantan Pahang hari ini. Pengelola Bijaya Diraja Utama Sultan Pahang, Major General Datuk Mohamed Zahari, Datuk Yahya berkata, baginda menerima sembah maklum Polis Pahang mengenai kejadian itu dan menitahkan supaya polis memberi perhatian serius serta mengambil tindakan tegas dan segera berhubung perkara tersebut. Paduka Baginda mengecam sekeras-kerasnya dan menyifatkan kejadian tersebut sebagai tindakan yang menyalahi undang-undang serta kepercayaan agama yang sentiasa menitik beratkan keamanan dan kemakmuran. Paduka Baginda menyeru seluruh rakyat, khususnya rakyat Pahang, supaya tidak mudah terpengaruh dengan naratif perkauman yang boleh mengganggu-gugat keharmonian yang dinikmati selama ini, menurutnya dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata Sultan Pahang turut bertita semua pihak perlu menghormati kedaulatan undang-undang serta tidak bertindak melampaui batas dan mengingatkan rakyat agar menghormati proses undang-undang yang telah diambil oleh kerajaan berhubung kes penjualan stalking tertelah kalimah Allah. Sehubungan itu, bersempena bulan Ramadan yang penuh barakah ini, Paduka Baginda menyeru semua rakyat supaya berdoa agar negeri Pahang dan negara Malaysia sentiasa diberkati dan dirahmati. Saudara-saudara sekalian, ada yang kata bila lagi nak tangkap orang yang membuat bom tangan ini kerana ianya amat bahaya. Semoga PDRM dapat membuat siasatan tangkas sebelum ianya lebih membara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling lucu tapi pelik dan benar. Dipetik dari Harapan Daily dengan menyebut dengan tanda ini fitnah jahat kepada Menteri Besar Sanusi. Wow. Apa fitnah jahat yang ditebar kepada Menteri Besar Sanusi ini? Adakah ini satu sindiran, kecaman atau betul-betul? Ikuti terus ulasan ini sebab mungkin ia sekadar hanya satu sindiran panas untuk
Menteri Besar Sanusi. Hari ini tular di media sosial poster nakal tertera gambar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor untuk program Majlis Perasmian Litar Rakyat. Menteri Besar Kedah itu diwar-warkan akan merasmikan Litar Horizon Baranang yang terletak di Hulu Langat, Selangor. Tahniah Nusi, kata mereka. Akhirnya berjaya juga Sanusi tunaikan Greater Kedah di negeri Selangor usik seorang pengguna TikTok. Litar Horizon Berenang yang akan dibuat secara rasmi April depan, dibuka secara rasmi April depan, dikatakan bakal menjadi fenomena baharu dalam dunia perlumbaan di Lembah Klang. Difahamkan, perancangan awal pembinaan Litar di Hulu Langat itu berjalan pada tahun 2022 dan kerja-kerja pembinaan bermula Julai 2023. Ini bermakna belum cecah setahun, Litar Beranang sepanjang 1 km itu siap dilengkapi pit, ruang penonton, kawasan parkir, kenderaan dan juga kafe. Berbeza di Kedah, Majlis menandatangani perjanjian dan pelancaran Litar Lumba Sungai Petani yang disaksikan sendiri oleh Sanusi telah pun dimeterai pada Ogos tahun 2022. Ketika itu, Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah berkata, pelan asal yang dirancang oleh kerajaan negeri adalah Litar Lumba Rakyat, tetapi sembang karinya telah dinaik taraf kepada Litar Lumba Antarabangsa. Litar Lumba Antarabangsa Sungai Petani, kata Sanusi, bakal dibangunkan di tanah milik Menteri Besar Kedah Incorporated yang di kawasan seluas 60 hektar. Walaupun pada masa itu Sanusi memberitahu bahawa Litar bernilai 75 juta itu bakal dibina dalam masa terdekat, tetapi sehingga tahun 2024 ini, projek itu tinggal hanya mimpi. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang lucu, pelik dan benar. Apabila netizen dengan begitu nakal memaparkan satu poster berkait kononnya Datuk Seri Sanusi akan ke program Majlis Perasmian Litar Rakyat. Litar Rakyat yang kononnya akan dirasmikan. Tetapi nampaknya Litar Rakyat itu pun belum siap lagi. Sebenarnya yang sudah siap ialah Litar Horizon Beranang yang terletak di Hulu Langat, Selangor dan bukan di Kedah. Dengan itu, netizen mengusik Sanusi dengan mengatakan akhirnya berjaya juga Sanusi tunaikan Greater Kedah di negeri Selangor usik seorang pengguna TikTok. Ada juga yang dengan sengaja mengatakan bahawa bila lagi Sanusi akan merasmikan Litar yang akan siap di Kedah pula. Ada netizen juga menyindir, kata mereka, Sanusi suka duk-dak, pungpang-pungpang, bising seperti hujan musim tengkujuh, tapi tak siap lagi Litar itu. Lain pula dengan Menteri Besar Selangor, kata mereka, diam-diam ubi berisi, diam-diam tengok-tengok sudah siap. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, habislah ahli-ahli parlimen beria pula jumpa pemimpin China Komunis. Apa cerita? Wan Faisal pula ada yang disebut oleh netizen muka ada senyum. Reaksi wajah mesra ahli parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, ketika menghadap pemimpin komunis China tular di media sosial.
Apabila netizen berseluruh, muka ada senyum. Di antara sengkumpulan ahli Parlimen Perikatan Nasional yang bertemu Menteri Kerjasama Antarabangsa Parti Komunis China, Liu Jianchou, di Ibu Negara semalam. Melucukan apabila warganet dilihat rajin memangkas wajah Ketua Pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu untuk paparan lebih jelas. Berbincang tentang hubungan Malaysia-China, geopolitik dan perdagangan antarabangsa, tulis Saifuddin Abdullah di laman X. Rata-rata netizen menemplak sikap pemimpin dan penyokong pembangkang sebelum ini yang allergic dengan DAP. Apabila melabel parti komponen kerajaan Madani itu sebagai Cina Komunis, Dok meratib DAP Cina Komunis, walaupun tak ada bukti, tapi sendiri pula beria menghadap Cina Komunis. Hipokrit, kata pengguna X, @Capa Ajuan. Susulan pertemuan mesra ahli Parlimen Perikatan Nasional dengan pemimpin Komunis China tersebut, orang ramai menasihatkan Perikatan Nasional, termasuk penyokong tegar blok pembangkang itu, supaya menghentikan sentimen politik Cina Komunis. Kata mereka dah tahu negara China boleh bagi banyak faedah pada negara kita, tak payahlah nak main sentimen anti-China dan komunis lagi, kata mereka. PN Perikatan Nasional patut hentikanlah sentimen politik macam itu lagi. Jadi, bodoh penyokong-penyokong PN dibuatnya main sentimen macam tu, tulis Aizul Hamzah pula. Saudara-saudara sekalian, betapa hebatnya media sosial sekarang. Dengan kehebatan media sosial sekarang, pelbagai perkara boleh ditularkan dengan tangkas, dengan cepat, dan boleh pula memangkas screenshot, diedit gambar-gambar tertentu. Namun demikian, dalam gambar yang dipaparkan di Berita Harapan Daily ini, jelas menunjukkan wajah Wan Saiful Wanjan, Wan Faisal, bukan Wan Saiful Wanjan, tapi Wan Faisal Wan Ahmad Kamal tersenyum. Di situ muka ada senyum, kata netizen. Ini melucukan apabila warganet dilihat rajin memangkas wajah Ketua Pemuda Parti Pribumi Bersatu itu untuk paparan lebih jelas. Kata seorang netizen, mereka menemplak sikap pemimpin dan penyokong pembangkang, iaitu Perikatan Nasional sebelum ini, yang dilihat allergic dengan DAP apabila melabel parti komponen kerajaan Madani itu sebagai China Komunis. Kata seorang lagi penulis di laman X, iaitu Capa Ajuan, kata beliau, Perikatan Nasional dan penyokong mereka dok ratib DAP Cina Komunis, walaupun tak ada bukti, tapi sendiri beria menghadap Cina Komunis. Hipokrit, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda? Adakah anda setuju dengan Capa Ajuan mengatakan bahawa Perikatan Nasional pembangkang, penyokong pembangkang ini ada yang hipokrit? Kerana bila menyebut DAP, mereka kata mereka Cina Komunis. Tapi bila melihat mereka menghadap kerajaan China yang sah daripada parti komunis, mereka begitu tersenyum pula. Susulan pertemuan mesra MP PN dengan pemimpin komunis tersebut, pemimpin China Komunis tersebut, orang ramai menasihatkan Perikatan Nasional termasuk penyokong tegar blok pembangkang itu supaya menghentikan sentimen politik Cina Komunis. Kalau dah tahu negara China boleh bagi banyak faedah pada negara kita, tak payahlah nak main sentimen anti-China dan komunis lagi.
PN patut hentikan sentimen politik macam itu lagi. Jadi bodoh pemimpin-pemimpin PN dibuatnya main sentimen macam tu, tulis Aizul Hamzah pula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.